Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatikal muqarrabin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberi kepada saya dan tuan-tuan dapat berkumpul di dalam masjid ini. Mudah-mudahan berkumpulnya kita pada malam ini semata-mata untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mencari ilmu, ilmu itu nak dapat redha Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita beribadat, salat, zikir, baca Quran untuk kita mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah dikatakan ikhlas. Ikhlas itu adalah semata-mata melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala bukan dikerana keduniaan, bukan disebab keduniaan. Sebab akhirat. Sebab akhirat masih lagi ikhlas. Tak kiralah sebab benda-benda akhirat. Contohnya orang amal ibadat nak masuk syurga, maka itu juga ikhlas. Orang amal ibadat untuk dijauhkan daripada neraka Allah, itu juga ikhlas. Orang ibadat nak dapat pahala ganjaran yang disedia oleh Allah, itu juga ikhlas. Tetapi ikhlas yang paling tinggi sekali adalah mereka ibadat semata-mata untuk mendapat redha Allah. Bukan dapat pahala, dapat redha Allah. Itu yang paling tinggi. InsyaAllah pada malam ini kita akan sambung pada ayat yang ke-39 pada suratul Kahfi, ya. Suratul Kahfi ayat yang ke-39. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا صدق الله العظيم.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sepatutnya semasa engkau masuk ke kebunmu. yakni Allah Taala cerita di dalam ayat ini bagaimana nasihat, ya, nasihat seseorang yang beriman kepada Allah, nasihat seorang beriman kepada Allah kepada kawannya yang musyrik. Apa dia nasihat? Dan sepatutnya engkau, wahai kawan aku, semasa engkau masuk ke kebunmu, berkatalah engkau, Masya Allahu, la quwwata illa billah. Masya Allahu, semuanya ialah barang yang dikehendaki Allah. La quwwata illa billah, tidak ada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah. Maksudnya tidak ada daya dan upaya di sini, tidak ada daya dan upaya untuk memberi kebun yang besar, harta yang banyak, kemewahan hidup. Tu. Tidak ada daya dan upaya nak memberi kesenangan dalam hidup ni, melainkan dengan pertolongan Allah. Tu maksudnya. Bukan kata tidak ada daya dan upaya tu tak ada benda. Mesti ada benda yang kita nak tu. Apa yang kita nak? Contohnya kekayaan yang Tuhan bagi pada kita. Maknanya kita nafi lah. Kekayaan tu bukan daripada kita, kita nafi. Bukan kekuatan saya, bukan usaha saya. Pada hakikat ni, orang panggil pada i'tiqad. Hakikat i'tiqad. I'tiqadnya bukan saya, usaha saya, bukan pekerjaan saya yang beri kemewahan, kesenangan, kekayaan, melainkan dengan pertolongan Allah semata-mata. Kalau engkau memandangku, kata dia. Dia kata, kalau engkau di sini, engkau orang yang musyrik, orang kafir, memandangku sangat kurang tentang harta dan anak. Orang Islam ni, dalam kisah ni, Allah Ta'ala beri kurang kepada dia. Harta kurang, anak kurang. Orang kafir tu banyak, harta banyak, anak ramai, serba-serbi, senang. Berbanding denganmu, kata dia. Kalaulah engkau memandangku sangat kurang tentang harta dan anak, berbanding denganmu, yakni berbanding denganmu, hai orang kafir, yang kafir tadi, maka orang beriman tadi dia berdoa kepada Allah. Apa dia doa? Maka mudah-mudahan Tuhan aku akan mengurniakan daku. Ayat 40 tu. Ayat yang ke-40, fa'asa rabbi ayyutiyani khairan min jannatik. Maka mudah-mudahan Tuhanku akan mengurniakan daku lebih baik daripada kebunmu. Di mana ni tuan-tuan? Di sini harapnya orang beriman, iaitu Allah Ta'ala balas kebun dia di akhirat. Ni orang beriman. Tapi kita orang beriman hari ni tak beriman sekarang. Macam mana orang beriman sekarang? Ya Allah, nak segera. Kalau orang kafir ada 2 ekar, 3 ekar, kita nak 4 ekar, 5 ekar, nak sekarang. Sebab apa orang beriman dalam Quran ni, dia doa nak akhirat, kita beriman juga nak doa minta nak dapat selalu. Sebab apa? Ada beza kat mana? Maka ada beza di sini, nisbah kesempurnaan iman. Kesempurnaan iman tu beza. Kita iman juga tapi tak kuat iman. Keimanan kepada Allah tu tidak kuat. Keimanan di akhirat, keimanan hari akhirat, masalah keimanan, makna kehendak kita dengan akhirat tu kurang. Kurang berkehendak dengan akhirat. Maka orang yang kurang berkehendak dengan akhirat tu dikatakan iman dia kurang, iman dia lemah. Berbanding dengan orang iman kuat, dia nampak akhirat. Walaupun susah atas dunia ni, dia faham dunia sementara. Susah pun 60 tahun. Jadi dia kira sanggup lah, dia sanggup tunggu susah sekejap. Sanggup tunggu.
Dan kata dia, dan aku bimbang. Aku bimbang kepada ni orang kafir ni, kawan dia yang kafir ni, aku bimbang ia akan menimpakannya, mana aku bimbang Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kepadamu dengan balak bencana dari langit. Menimpa bala kat mana? Kat kebun kamu tu. Aku bimbang Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kepada kebun kamu tu dengan balak bencana dari langit. Yang ni aku bimbang sekali. Sebab apa orang beriman bimbang dengan orang kafir tu? Sebab orang kafir ni adalah Allah Ta'ala bagi kepada dia ni istidrak saja. Bagi kesenangan ni istidrak saja. Beri untuk nak pancing, kata orang. Allah Ta'ala bagi ni bukan untuk kesenangan selama-lamanya, tidak. Satu lagi dipanggil Allah Ta'ala bagi kesenangan kepada orang kafir di atas jalan dia benci. Itu istidrak juga. Beri kesenangan, kekayaan, tetapi di atas jalan benci. Bukan atas jalan sayang dah. Jadi bila begitu, orang beriman ni dia bimbang dengan keingkaran dia, dengan angkuh dia, sombong dia, sifat dia. Maka dia kata, aku bimbang kebun kamu ni akan dibalak oleh Allah. Akan menimpa satu bala daripada Allah. Yang ni Allah Ta'ala turunkan balak itu daripada langit. Sehingga menjadilah kebunmu itu sa'idan zalaqa, seperti tanah yang licin tandus. Tanah yang licin tandus ni tuan-tuan, ulama kata tak terima air. Kalau hujan turun pun dia tak seperti mana tanah yang subur, tak akan tumbuh tanaman. Tu pada zohir lah, zohir dia begitu. Zohir dia tanah yang tandus ni tidak terima maknanya kesegaran daripada air yang turun daripada langit. Tanah tu tidak akan jadi subur lah. Bila mana Allah Ta'ala buat keputusan, tanah itu menjadi tandus, menjadi kering, maka tidak ada seorang pun yang dapat boleh menolong kamu dan boleh buat keputusan bahawasanya kebun kamu ni akan menjadi subur selepas pada tu. Tak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Ataupun kata dia, ataupun air kebun itu akan menjadi kering di telang bumi. Sama ada tadi masalah tanah, bermasalah tanah. Boleh jadi air yang ada, tapi tanah tak molek, tak ada. Kata orang beriman, ataupun macam ni, tanahmu molek, tanahmu comel, tapi air pula tak ada. Tuhan Allah Ta'ala tarik air. Tuhan tarik air. Mana tarik daripada permukaan tanah tu, jadi kering. Tuhan tarik air. Mana sebelum ni ada air yang mengalir di kebun-kebun kamu tu, Allah Ta'ala tarik jadi kering. Maka dengan yang demikian, dengan sebab jadi demikian tu, mana? Sebab Allah Ta'ala tarik air tu jadi di telang bumi tu, maka menyebabkan tanaman kamu jadi kering. Engkau tidak akan dapat mencarinya lagi. Selepas tu, engkau tak dapat lagi mencari kebun kamu tu seperti sebelum. Macam mana? Sebelum ni, kamu dapat kebun yang segar, yang subur, disebabkan adanya air pada zuhir. Maka sekarang ni bila Allah Ta'ala tarikkan air tadi di telang bumi, segala air yang kamu sedang menyirang, yang kamu duduk menyirang selama ini segala tanaman kamu itu, maka menyebabkan kamu tidak akan dapat mencarinya lagi selepas daripada ini. Mencari apa? Mencari air. Boleh juga. Mencari air itu kamu tidak akan dapat cari lagi. Bila Allah Ta'ala tarik air pada kita, tuan-tuan, tak ada seorang pun dapat nak gantikan air pada kita, nak beri air pada kita, tak ada. Kalau nak cari juga air boleh, kamu kena cari kawasan lain dah. Di situ tak akan dapat sama sekali. Maka pada masa tu boleh jadilah air menjadi sukar di tanah Arab ni. Bukan senang nak dapat air ni. Sebab apa? Pada pasir ni adalah bukan tempat air sebenarnya.
Dia tanah, asalnya tanah yang kering. Kalau Allah Ta'ala bagi air pun, itu adalah anugerah, kata orang. Anugerah daripada Allah. Bila Allah Ta'ala tarik air, maka memang susah kamu nak cari semula air yang telah hilang daripada kamu. Itu dia. Wa uhita bi thamarihi fa asbaha yuqallibu kaffaihi. Jadi dalam masalah ni kita dinasihatkan, ya. Kita tengok dah. Satu kita tengok yang telah lepas, iaitu ayat mana? Masya-Allahu la quwwata illa billah. Kata Nabi SAW, sesiapa yang ucap Masya-Allah la quwwata illa billah, setiap apa yang Tuhan bagi kepada dia, maka barang tadi tidak memudaratkan dia dan tidak binasa. Maknanya barang yang Tuhan bagi itu, nikmat yang Tuhan bagi, tidak akan binasa. Sebab apa? Bila mana dia dapat nikmat, dia berkata Masya-Allah la quwwata illa billah. Nabi kata se je, tak boleh nak mengelak, mati. Kalau Tuhan tentu dia mati, tak boleh nak elok tu. Maknanya sampai umur. Tapi hak lain, Nabi kata orang ucap Masya-Allah untuk keselamatan, nak selamat rumah dia, nak selamat kenderaan dia, cakap Masya-Allah. Masuk kenderaan, Masya-Allah la quwwata illa billah, selamat. Masuklah rumah, Masya-Allah la quwwata illa billah. Ni satu doa sebenarnya. Tapi jarang kita baca dah. Saya dah tengoklah orang baca doa Masya-Allah ni. Biasanya baca untuk orang. Untuk kita tak baca. Macam mana? Orang dapat hadiah ke, dapat tanah ke, tak kira lah, dapat anak ke lah. Kita ucap pun Masya-Allah, ramai anak tuang. Untuk orang. Boleh tak? Boleh lah. Tapi untuk kita mana? Untuk Tuhan beri kita, tak cakap Masya-Allah. Ni sikap orang Melayu. Kita bukan nak kata sikap tu betul. Sebab itu sikap kita kena ubah. Macam mana? Sikap kita kena ikut cara gaya Quran dan cara gaya Nabi. Macam mana gaya Nabi? Apa sahaja yang menimpa kita, yang datang dari, yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita daripada nikmat dia, kita sebut Masya-Allah. Tu Masya-Allah. Mana ini Allah Ta'ala kurniakan kepada barang yang Tuhan bagi itu keselamatan. Itu dia. Sebab itulah para ulama kata apa dia? Allah ni terkaya dia daripada. Kalau kita belajar akidah, Allah ni terkaya dia daripada, bukan dengan terkaya Allah. Mustaghniyan an kulli ma siwa. Allah tu. Allah tu maha terkaya daripada segala-gala. Daripada segala-gala selain daripadanya. Maknanya nak bagi tahu Allah Ta'ala terkaya daripada segala-galanya. Maksudnya ulama kata apa dia? Kalau tak ada segala-gala pun Tuhan maha kaya juga. Daripada tu faham macam mana? Tak ada dunia ni, langit tak ada, dunia tak ada, cakrawala tak ada, malaikat tak ada, arash tak ada. Tuhan maha kaya lagi. Sebab dia kaya, Allah ni terkaya Allah daripada. Okey, terkaya manusia tak boleh cakap daripada. Terkaya manusia dengan. Terkaya manusia dengan. Sebab itu tuan-tuan, lafaz kaya ni kita boleh cakap. Oh, dolah kaya dolah. Ada orang marah, dia kata tak boleh, kaya ni Allah, sifat Allah. Tak boleh mencakap orang manusia kaya. Orang ni tak belajar akidah Ahlus-Sunnah. Ahlus-Sunnah sudah tentukan kaya dengan makhluk. Kaya kepada makhluk ni iaitu dengan. Memang lafaz tu kaya belaka lah. Tapi makhluk ni dia kaya dengan. Dengan apa? Dengan sesuatu. Macam mana kaya dengan sesuatu? Kaya dengan harta. Sebab ada harta yang kaya. Cuba tak ada harta. Apa yang kaya tak? Tak. Kaya dengan kebun. Mu kaya dengan kebun banyak. Mana kalau tak ada kebun tak panggil kaya dah. Tu orang panggil kaya dengan. Manusia ni kaya dengan kena faham molek.
Allah kaya daripada, terkaya daripada segala-galanya. Maksudnya tidak berhajat. Kaya tu dengan maksud tidak berhajat. Kita kaya dengan berhajat. Maka banyak harta, panggil lagi, orang panggil kaya lagi. Lagi banyak, lagi kaya lagi. Sebab lagi banyak berhajat. Nah. Okey, baik. Beza dah. Ini di antaranya. Allah Subhanahu wa taala maha kaya dia, yakni tidak berhajat dengan segala-galanya kepada makhluk. Ya. Baik. Ayat yang ke-42, dan segala tanaman serta harta bendanya itu pun dibinasakan oleh Allah. Segala tanaman serta harta bendanya itu pun dibinasa oleh Allah. Dibinasakan. Lalu jadilah ia membalik-balikkan kedua tapak tangannya kerana menyesal. Membalik-balik tapak tangan ni kalau orang Melayu kita lah. Begini. Orang Arab kita tak tahu lah. Lebih kurang maknanya. Ada satu riwayat kata membalik tapak tangan ni, dia letak tapak tangan, rembah di tapak tangan atas tanah, kemudian diakak. Rembah diakak. Rembah diakak. Ada juga satu riwayat kata begitu dengan maksud membalik-balik tapak tangan. Tapi kalau kita gini lah. Pergi kedai mamuk, tanya nasi ada lagi? Mamuk. Mana tak ada. Tak. Isyarat tangan. Tak ada. Ataupun dengan maksud di sana gini kok, sesuatu isyarat penyesalan. Mana kita satu benda yang menyesal, satu benda yang kita menimpa pada kita, perkara tadi yang boleh menjadi kita tu orang yang menyesal, paling menyesal sekali, maka kita akan keluar maknanya isyarat tangan tu. Mengikut keadaan gaya di adat masing-masing. Kalau adat orang Arab, gaya lain sikit. Orang Melayu kita kalau dia menyesal macam mana dia buat dengan tangan dia. Begitu lah. Mengikut cara gaya adat orang panggil. Tak sama. Saya teringat dalam masalah apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tu. Rasulullah bersabda dalam satu hadis, Nabi bersabda, Nabi tidak makan biawak. Ada dalam satu tu. Rasulullah ni tidak makan biawak. Jadi ramai orang ambil hadis ni, Rasulullah tak akan biawak di tanah Melayu. Sedangkan biawak yang disebutkan dalam hadis tu, yang dimasukkan Rasulullah tak makan tu, adalah biawak pada pasir. Sebab apa? Kerana biawak di tanah Melayu tak ada di pada pasir. Jadi kita silap. Dan biawak pada pasir tak ada di sini. Patut ada kata ada orang balik. Tu saya cerita. Asalnya ia di tanah pasir, pada pasir biawak tu dok tu orang balik ke Malaysia. Ada dok bela. La ilaha. Tu tak adil. Sebab apa kita pindah tempat tu? Asal dia bukan hidup di Malaysia biawak tu. Anak ayat tu silap. Guna kaedah biawak, tapi kita kena tengok Nabi cakap biawak tu Nabi duduk mana? Nabi duduk di Mekah. Biawak sana, biawak pada pasir. Tapi orang kata silap. Orang kata apa? Kata jadi biawak ni Nabi tak makan. Biawak tanah Melayu ni. Nabi tak makan sebab Nabi ni bukan kerana haram. Nabi geli nak makan. Tuan-tuan, biawak tanah Melayu ni bukan geli tuan-tuan, haram. Najis, haram. Tak boleh, tu binatang yang haram. Haram dimakan. Biawak pada pasir tak haram, tapi Nabi tak makan sebab Nabi tak suka makan biawak dok pada pasir ni. Tu je. Benda, malah kita panggil biawak lah belaka ni. Jangan silap faham. Jadi biawak di pada pasir Nabi tak makan sebab Nabi tak suka. Biawak di tanah Melayu kalau Nabi tak makan, kalau ada lah. Kalau nak ada Nabi mari di tanah Melayu tak makan biawak ni, bukan kerana Nabi tak suka, kerana haram waktu tu. Ia jadi haram. Bukan makanan yang halal.
Okay, baik. Walam takul lahu fa asbaha yuqallibu kaffayhi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urushiha wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Kerana apa? Kerana dia membalik-balikkan kedua tapak tangannya terhadap apa? Terhadap Allah Subhanahu wa taala, beri balok kepada dia, menyesal terhadap segala perbelanjaan yang telah dibelanjakannya pada kebun-kebunnya. Jadi dia belanja di kebun tu banyaklah dia habisnya. Demanya dengan siramannya, dengan benihnya, macam-macam lah. Tak, dengan bajanya. Banyaklah nak bagi segar kebun dia tu. Kalau 10 hektar, berapa sebulan tu? Jadi walaupun begitu, Allah Ta'ala buat keputusan nak binasakan kebun, dia akan binasa mengikut keputusan Allah. Menyesal dia terhadap segala perbelanjaan yang telah dibelanjakannya pada kebun-kebunnya yang begitu lama. Sedangkan kebun-kebun itu runtuh. Runtuh. Yakni runtuh junjung-junjungnya. Yakni junjung-junjung tanamannya. Runtuh. Junjung-junjung tanamannya. Makna runtuh ni bukan tuan-tuan, runtuh di sini dengan maksud rapat. Daripada atas sampai ke umbi, habis, lenyap habis. Tu maksudnya junjung-junjung tanamannya. Maksudnya daripada atas, tanaman daripada atas runtuh, ranak sampai ke bawah. Bukan kata runtuh separuh, tidak. Bukan kata separuh, mana bahagian bawah ada lagi. Ia cuma atas saja runtuh, tak. Makna daripada atas sampai ke bawah, sampai ke umbi, rusak semuanya, binasa semuanya. Itu dia. Lepas tu tunggu nak tumbuh pula, tak akan tumbuh lah. Tak akan tumbuh lah. Sebab Allah Ta'ala binasa segala umbinya, akarnya jadi punah, rusak. Sambil dia berkata, alangkah baiknya, orang-orang kafir ni kata, alangkah baiknya kalau aku tidak sekutukan sesuatu pun dengan Tuhanku. Dia kata kalau aku tak sekutu dengan Tuhanku ni, alangkah baiknya, kata dia. Tapi oleh kerana aku ni syirik kepada Allah ni, Allah Ta'ala uji pada aku macam ni. Tuan-tuan, penyesalan yang macam ni boleh lagi kalau dia menyesal atas dunia. Contohnya Tuhan uji atas dunia, kemudian dia balik kepada Islam, sempat lagi bagi dia. Tapi kalau Tuhan penyesalan orang ni di akhirat, tak ada guna. Kalau macam dalam cerita ni, Allah Ta'ala kurniakan pada dia penyesalan tu atas dunia, masih dia hidup lagi. Masih ada peluang orang ni. Ada peluang untuk dia menerima Islam, masih lagi. Tapi kalau dia tidak ada peluang, dia tidak juga masuk Islam, syirik pada Allah juga, kufur dengan Allah juga, maka terus dia di dalam kekufuran, menyebabkan dia tidak jadi orang beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala buat selama-lamanya. Sebab itulah tuan-tuan, kita kena jaga dalam masalah syirik ni. Kerana syirik ni benda yang paling bahaya. Kita iaitu menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendua ni macam mana para ulama kata? Mendua ni kita menyangkakan Allah Subhanahu wa ta'ala itu berkuasa, tetapi ada lagi makhluk lain yang berkuasa seperti Allah. Itu mendua Allah kalau ada. Kita menyangka Allah tu berkuasa dah, tapi menyangka juga makhluk lain ada juga berkuasa seperti Allah. Maka itu menduakan Allah. Menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ataupun kita menyangka bahawasanya ada lagi makhluk lain yang tahu perkara yang gaib seperti Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang lain tak tahu, tapi kita menyangka ada makhluk ni tahu. Seperti mana tahunya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu jadi syirik. Jadi sebab itulah syirik ni benda yang paling bahaya sekali. Bila mana kita tidak ada akidah yang betul dengan Allah,
maka dia mudah menjadi syirik iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam takul lahu fi'atun yansurunahu min dunillah wa ma kana muntasira. Dan ia tidak mendapat sebarang golongan yang boleh sebarang pertolongan, bukan golongan sini. Golongan ia juga. Ya. Dan ia tidak mendapat sebarang kumpulan jemaah golongan yang dapat boleh menolongnya selain daripada Allah Subhanahu wa taala, dan ia pula tidak dapat membela dirinya sendiri daripada apa yang Allah taala kurniakan, iaitu Allah taala binasakan kebun dia tu. Dalam tafsir kata apa dia? Golongan yang dimaksudkan yang tak boleh tolong dia ni keluarga dia, harta dia yang banyak, anak dia yang dia dok agungkan selama ni. Nampak? Semua sekali anak dia, keturunan dia tak boleh tolong. Bila mana Allah Ta'ala buat keputusan untuk binasakan kebun dia. Kebun, keluarga dia tak boleh nak tolong dia. Itu dia. Dan dia pula tidak dapat membela dirinya sendiri. Tak dapat juga tolong diri sendiri. Sebab itu tuan-tuan, bila Allah Subhanahu wa taala memberi sesuatu ujian yang berat ataupun kemusnahan, bala, bencana dalam kehidupan ni, maka tidak ada orang lain yang boleh menolak bala tadi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tak ada. Sebab itulah tuan-tuan, keputusan akhirnya Allah. Keputusan akhirnya Allah Taala. Macam mana? Kesudahan kita ni nak menolak bala ni Allah. Usaha ikhtiar tak apalah. Tapi tak tinggal Allah. Tak tinggal. Allah tu nombor 1. Usaha ikhtiar nombor 3, nombor 4. Kena beri faham. Ada orang kita ni, usaha ikhtiar nombor 1, Allah nombor 4. Itu silap. Usaha ikhtiar saja. Allah nombor 4. Macam mana? Macam mana Allah nombor 4? Duk letak pada usaha ikhtiar tu. Makna berasa usaha ikhtiar tu juga. Lepas tu Allah ni kediang. Tuhan ni kediang. Macam mana? Perintah Allah ni. Masalah perintah Allah kediang. Letak tepi dulu perintah Allah. Kita usaha dulu. Kita usaha kita. Yang ni orang panggil Allah jadi nombor 4. Jadi nombor 4. Jangan. Jadi tuan-tuan, kita orang Islam ni usaha ikhtiar ada, tapi mesti tidak boleh kita nak sindirkan Allah, kita nak ketepikan Allah. Nak ketepikan perintah Allah Subhanahu wa taala, itu satu kesalahan. Itu dia. Ayat yang ke-44, pada saat yang sedemikian itu, kekuasaan memberi pertolongan hanya tertentu bagi Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang sebenarnya dialah sebaik-baik pemberi pahala dan sebaik-baik pemberi kesudahan yang berbahagia kepada hamba-hambanya yang taat. Huwa khairun thawaban wa khairun uqba, dan dialah sebaik-baik pemberi kesudahan yang berbahagia kepada hamba-hambanya yang taat kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita sudah maklum bahawasanya Allah ni Tuhan yang sebenar. Benar? Tuhan yang lain tidak sebenar. Dengan arti kata ulama tauhid, ulama usuluddin kata apa dia? Tuhan yang tidak sebenar tu bukan Tuhan. Kena faham tu. Ulama usuluddin kata apa dia? Bila sebut Tuhan yang tidak sebenar, bermaksud tidak layak jadi Tuhan. Bila tidak layak jadi Tuhan, ia bukan Tuhan. Lepas tu ada orang kata, apa orang duk cakap ada lagi Tuhan selain daripada Allah? Sedangkan ulama usuluddin kata Tuhan selain pada Allah ni tak ada dah. Tapi orang duk cakap ada lagi Tuhan orang duk percaya lah. Macam orang musyrik, orang kafir duk percaya Tuhan lagi, ada Tuhan yang lain selain daripada Allah. Maka kita nak kata macam mana? Ulama usuluddin kata tak ada. Tapi orang nak cakap ada lagi Tuhan lain. Maka kita jawab. Ni ulama usuluddin kot jawab.
Ulama Usuluddin jawab apa dia? Tuhan yang tidak sebenar tu adalah Tuhan hanya pada zihin manusia, dalam fikiran saja. Tuhan tu sekadar tu saja. Mana? Contohnya orang ni kata Tuhan saya pokok. Tu masalah zihin dia, dia menyangka dalam fikiran dia ni Tuhan dia. Tapi hakikatnya tu bukan Tuhan. Maka yang kita dok nafi hari ni, nafi Tuhan dalam zihin, dalam fikiran orang ni, mengatakan orang ni Tuhan, ni Tuhan. Kita menafi tu. Kalau kita orang Islam ni macam mana? Kita dok berasakan hok ni Tuhan, Tuhan ni macam ni, Tuhan ni ada bentuk begini, bentuk putih. Tuhan duduk atas aras. Kita menafi tu. Kerana bukan sifat ketuhanan duduk atas aras ni, bukan sifat Tuhan. Kita menafi tu. Tuhan waktu tak ada. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang sebenar. Apa? Segala apa yang kita duk fikir Tuhan hok salah. Macam mana Tuhan salah? Tuhan duduk atas arah. Kalau kita orang Islam, Tuhan tu juga kan, tapi duduk atas arah. Tuhan salah lah. Tuhan berwarna putih. Tuhan yang tu kena menafikan ni. Bukan Tuhan tu, bukan Tuhan tu. Tuhan yang sebenar Allah, iaitu yang mukhalafatuhu lil hawadith, yang tidak serupa, menafi daripada menyerupai segala-gala makhluk dengan makhluk ni. Tak? Nafi, menyalahi daripada segala-gala makhluk ni. Daripada segala-gala seperti mana yang ada pada makhluk, sama ada di segi zat dia, sifat dia, ataupun af'al dia. Ternafi semua, tak sama. Itu dia. Ini di antaranya. Sebab itulah tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala suruh kita berpegang kepada dia, i'tiqad, percaya kepada Allah yang begitu kemah, kuat sekali, seperti mana para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, mereka itu percaya, beriman dengan Allah 100%. Sebab itulah tuan-tuan, orang-orang kafir ni, dia kena dengan Allah. Di antaranya satu ayat yang kita biasa dengar, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Orang kafir ni bila tanya siapa yang ciptakan langit dan bumi, mereka akan kata Allah. Ulama Usuluddin kata orang kafir ni kenal Allah ni pada rububiyah saja, pada sifat rububiyah Allah saja. Uluhiyah orang kafir tak kenal. Sebab itu tak sah iman dia. Uluhiyah dia tak kenal. Uluhiyah ni macam mana tuan-tuan? Di antaranya sifat uluhiyah Allah ni, ulama kaji keluar daripada sifat uluhiyah, sifat 20. Sifat 20 tu ambil daripada perbahasan sifat uluhiyah Allah. Sebab itu orang kafir tak kenal wujud, kidam, bakok, dia tak bilang tu. Kalau ni apa sifat ketuhanan ni, orang kafir tahu apa dia? Rububiyah. Siapa yang cipta langit bumi? Allah. Takat tu je. Maka tak boleh guna lagi akidah ni. Akidah tu tak pakai lagi dalam Islam. Bersekadar kena Tuhan begitu saja. Sifat Tuhan mau kena tak? Tak. Tak luluh iman. Dia kena mesti uluhiyah mesti. Patut orang berdalih ni, orang kafir, atau orang kafir beriman dengan Allah. Tak beriman. Ulama Usuluddin kata tak beriman lagi kalau kena rububiyah saja. Uluhiyah menolak. Tak panggil iman lagi. Jadi insya-Allah kita kena faham masalah ni. Kalau tak faham sini, orang kafir beriman jadi. Wallahu taala alam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tu'thir alaina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu